Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Maklumat doakan kita semua diberikan kesihatan yang baik. Okay, insyaAllah. Okay, hari ni kita akan belajar bab baru sains. Are you ready? Okay, jom tengok video. Okay, Assalamualaikum. Hai. Okay, jom kita belajar. Kita ulang kaji semula bab 3 manusia makanan. Okay, sebelum ni kita belajar bab 3 manusia gigi. Hari ini kita belajar tentang makanan pula. Okay? Okay, are you ready? Okay, jom kita mula. Okey, mula-mula sekali kita ulang kaji semula. Berapa kelas makanan yang kita ada? Okey, berapa kelas makanan yang kita ada ni? Siapa lagi ingat? Kita ada 7 kelas makanan. Okey, yang pertama yang kita selalu makan setiap hari iaitu karbohidrat. Karbohidrat ini untuk membekalkan tenaga. Setiap hari kita makan nasi. Selalu juga kita makan mi goreng. Nasi dan mi itu ialah salah satu daripada contoh karbohidrat untuk membekalkan tenaga kepada kita. Contoh kalau kita tak makan nasi, kita berasa lemah, kita rasa lapar. Okey, yang kedua iaitu protein. Okey, contoh protein kita boleh tengok dekat gambar dalam ni iaitu ada ikan, ada telur, ada ayam. Okey, protein ini untuk pembesaran. Okey, siapa nak membesar, siapa yang nak tinggi, bolehlah makan lebih protein. Okey, yang ketiga seterusnya iaitu vitamin. Okey, vitamin. Contoh vitamin ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Apa fungsi vitamin ni? Vitamin untuk mengekalkan kesihatan badan. Okey, jadi kalau nak sihat, kalau nak tubuh badan cergas, bolehlah amalkan makan vitamin ni. Tak perlu makan vitamin kat kedai tu. Makan buah-buahan dan sayur-sayuran saja pun dah mencukupi. Okey, seterusnya kita pergi ke lemak. Okey, lemak ini kita perlukan juga untuk memanaskan badan. Okey, contoh lemak ni iaitu coklat, ada mentega dan juga minyak masak. Okey, seterusnya yang kelima iaitu air. Apa fungsi air? Yang setiap hari kita kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ya. 8 gelas sehari ya. Okey, air ini sebagai pelarut untuk mengangkut bahan dalam badan. Okey, sebagai pelarut barulah kita boleh hadam dengan selesa. Air ini juga berfungsi sebagai pelawas. Okey, bagus. Masih lagi ingat. Okey. Kemudian kita perlukan juga serat untuk mengelakkan sembelit. Okey, serat ini merupakan pelawas jugalah. Kalau tak cukup serat ini tu yang menyebabkan kita sembelit sakit perut tu. Okey, yang terakhir iaitu 7 mineral. Mineral untuk mengekalkan kesihatan badan. Okey. Okey, jangan lupa ya. Air ini selain daripada menjadi pelarut, pelawas, dia juga sebagai sebagai apa? Untuk mengekalkan suhu badan. Okey, sebab itulah kalau kita demam ke, kita rasa tak sihat ke, banyakkan minum air. Okey. Ini dia untuk kelas makanan kita ada 7. Okey? Okey, seterusnya kita sambung masuk ke pula ke dalam piramid makanan. Okey, apa dia piramid makanan ni? Okey. Ini dia piramid makanan seharian kita. Okey, sepanjang kita hiduplah, kita perlu amalkan pemakanan yang sihat mengikut piramid makanan ni.
Barulah makanan seharian kita seimbang, badan pun boleh sihat dan cergas. Okey, jom kita lihat piramid makanan ni apa dia. Okey, piramid makanan ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 aras. Yang pertama, aras 1 makan sedikit sahaja. Okey, apa dia yang kena makan sedikit ni? Iaitu lemak, minyak, gula dan garam. Okey, untuk minyak ni, contohnya, siapa yang suka ayam goreng? Siapa yang suka ikan goreng? Makanan yang bergoreng tu kan. Contoh macam nugget, sosis goreng, ayam goreng. Okey, perlulah mengurangkan pemakanan tu. Okey, makan sedikit sahaja. Jangan setiap hari. Tapi perlu seimbangkan pemakanan kita. Okey, untuk aras kedua pula, makan dengan sederhana. Apa dia yang kena makan dengan sederhana ni? Iaitu ayam, daging, ikan, kekacang dan tenusu. Okey, boleh lihat di sini. Okey, kita ada ayam, ada ikan, kacang dan juga tenusu. Okey, tenusu ni ialah bahan susu lah. Contoh susu yang kamu minum kat rumah tu kan. Boleh minum tetapi dalam makan dengan sederhana. Okey, seterusnya aras yang ketiga. Makan lebih banyak daripada aras 2 dan juga aras 1. Okey, minimum 5 sajian ya. Okey, 5 sajian ni maksudnya 5 kali kamu makan di rumah kamu tu. Okey, apa dia yang kena makan lebih banyak ni? Aras 3 ni, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, siapa suka makan buah? Okay, siapa suka makan sayur? Okey, bagus sangat yang suka makan sayur tu. Barulah badan boleh sihat dan siapa yang bani-bani yang nak sado-sado tu kan, yang nak ada otot-otot tu, bolehlah amalkan makan sayur-sayuran ni. Okey, kemudian kita pergi ke aras 4. Makan paling banyak. Sekurangnya 8 hingga 12 sajian. Maksudnya dalam satu pinggan kamu tu, kamu makanlah 8 kali. Kira makanlah kentang ni, ada roti, ada tepung. Okey, untuk aras 4 ni kita ada nasi, mi, roti, produk bijirin serta ubi. Okey, jika kamu perhatikan aras-aras ni, okey dia, apa dia yang kelas makanan dalam ni? Okey, jom kita labelkan kelas makanan ni dengan penanda-penanda ni. Boleh ke tak kita kita labelkan ya? Okey, yang pertama sekali aras 1 ni, apa dia ni? Yang minyak, gula dan garam kena makan sedikit ni. Dia iaitu kelas makanan untuk lemak. Okey. Aras 2, makan dengan sederhana. Kelas makanan apa untuk ayam, daging, ikan ni? Okey, kelas makanan untuk ayam, daging, ikan ni iaitu protein. Okey, untuk aras 3, apa dia? Buah-buahan dan sayur-sayuran ni. Okey, buah-buah dan dengan sayur-sayur ni iaitu vitamin. Okey, bagus. Dan aras 4 yang terakhir ni, makan paling banyak. Nasi, mi, roti. Apa dia mereka ni? Okey, makanan-makanan ni ialah kelas makanan untuk karbohidrat, iaitu untuk membekalkan tenaga kita. Okey, sekian sahaja untuk piramid makanan. Okey, jom kita masuk kepada proses pencernaan pula. Okey, jom kita masuk untuk proses pencernaan pula. Okey, selepas makan, kita perlu melalui proses pencernaan. Okey. Ini kamu. Okey, ini gambar untuk bani. Tapi
Untuk banat pun kita ada ya. Okey, semua manusia tak kisahlah banin ataupun banat, mesti ada proses dan sistem pencernaan yang lengkap ni. Okey. Okey, sekiranya semua dah lengkap kan, kita perlu cakap apa? Kita perlu cakaplah Alhamdulillah kerana kita bersyukur dikurniakan sistem badan yang lengkap dan juga sangat berguna untuk diri kita. Okey? Okey, jom kita mula. Okey, untuk proses pencernaan, okey, kita ada yang pertama kita ada mulut. Okey, yang kedua ni kita ada esophagus. Okey, yang ketiga apa dia ni? Yang lekuk ni, yang macam bentuk C terbalik ni. Okey, ini ialah organ perut. Okey, kemudian selepas perut, kita perlu masuk ke dalam usus. Okey, yang terakhir, yang bawah sekali ni ialah dubur. Okey, sebagai contoh ya, okey, kita ada 5 sistem dalam proses pencernaan yang kita gunakan. Okey, Mak kasih contoh. Okey, sekarang di tangan Mak Lima ada gambar burger. Okey, sedap kan nak gambar burger ni kan? Okey, contoh ya. Okey, contoh Mak Lima namakan gambar ni ialah Ahmad. Okey, hari ni Ahmad nak makan burger. Okey, dia makan melalui mana? Melalui telinga ke? Tak, melalui mulut lah. Okey, dia kunyah. Kemudian dia telan ke dalam esophagus. Kemudian burger ni pun dah hancur. Okey, dah kunyah-kunyah kan? Dah hancur dah kan? Okey, jadilah begini. Okey, dah hancur, dia turun pada esophagus. Lepas tu dia masuk ke dalam perut. Okey, bila dah masuk dalam perut ni, okey, yang hancur ni, burger yang hancur ni pun dia menjadi lagi hancur dan dia masuk ke dalam usus. Okey, dia masuk dalam usus. Sepanjang berada di usus ni, zat-zat, ada vitamin, ada benda-benda yang berkhasiat lah, badan akan serap. Badan akan serap. Dia akan agih-agih lah kepada tangan ke, kepada jantung ke, ataupun peparu ke. Okey, zat-zat daripada makanan. Sebab itulah kita perlu makan makanan yang sihat, barulah badan menjadi sihat juga. Okey, jangan lupa, jangan sekadar sihat sahaja, perlu juga makan makanan yang halal. Okey. Okey, selepas masuk ke dalam usus, makanan yang telah dicerna, okey, nama pun dicerna, iaitu dihancur-hancurkan, pergilah ke dubur. Okey, setelah berada di dubur, kita tak panggil makanan lah, kita panggil tinja. Okey, selepas menjadi tinja, bolehlah kamu pergi ke pergi ke mana ni? Okey, ni ialah tandas. Okey, faham kan? Selepas makanan bertukar menjadi tinja, kamu perlulah pergi ke tandas. Asingkan, buangkan benda yang tidak perlu di dalam badan kita ini di tandas. Okey. Okey, faham kan? Fahim Tom? Fahim? Nah, okey, daripada burger, sebiji burger yang sempurna ni berada di mulut, dah hancur, dah dicerna-cernakan, dah dikunyah-kunyah menjadi hancur begini. Wah. Okey, dah jadi hancur, masuk ke sini, ni tempat terakhir dia, dan kita perlulah pergi ke tandas untuk membuang tinja tersebut. Okey. Okey, itu sahaja untuk proses pencernaan. Fahim Tom? Fahim? Nah, insya-Allah.